Okey, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min hazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Yang tak dapat join, tak apa. Saya rasa maybe korang ada tuition. Korang boleh tengok recording. So kita teruskan. Ini adalah bab 13. Alhamdulillah, kita dah masuk bab 13. Dalam bab 13 ni, kita ada ambil satu subtopik. Nama topik tu adalah homeostasis. So, ni bab 13. So, hari ni kita nak belajar subtopik 13.1. Kalau dalam buku teks awak adalah pada muka surat 246 hingga 251. Okey, sebelum kita explain lebih detail, kita nak tengok dulu apakah yang dimaksud sebagai homeostasis. Homeostasis ni sebenarnya adalah satu proses pengawal aturan. Keyword dia adalah pengawal aturan persekitaran dalam pada julat yang normal supaya sel berfungsi dalam keadaan optimum. So, homeostasis ni keyword dia adalah pengawal aturan. Pengawal aturan apa? Pengawal aturan persekitaran dalam badan. Okey. Kenapa dia mesti kita mesti kawal atur persekitaran dalam badan supaya sel dalam badan kita ni boleh berfungsi dalam keadaan optimum. Korang pernah dengar tak perkataan homeostasis? Ke ni baru first time? Alright, so Iyad pun masuk. So korang pernah dengar tak apa yang dimasukkan sebagai homeostasis? Apakah itu homeostasis? Tak, tak pernah. Okey. Ya ke? Okey, tak apa. Saya percayalah kat Wazif kan. So homeostasis ni adalah senang kata, saya rasa macam tingkatan 1 tingkatan 2 tapi saya tak pasti. Okey, tak apa. Sebab Hafiz pun backup Wazif dia kata tak pernah dengar. Okey, nah homeostasis ni tadi saya kata adalah pengawal aturan. Okey, saya bagi satu tips tau. Kalau kita kata sebagai kawal atur ni maksudnya adalah dia ada kaitan rangsangan akan menghasilkan gerak balas dan gerak balas ni dia akan menyebabkan keadaan tu akan jadi normal balik. Tapi kawal atur ni senang kata awak tengok kalau kawal atur dia ada kaitan dengan rangsangan dan gerak balas. So dekat sini, tadi saya ulang lagi sekali, homeostasis adalah kawal atur faktor dalaman. Faktor dalaman kita ni sebenarnya ada dua. Sama ada faktor fizikal ataupun faktor kimia. Pada julat normal supaya berfungsi dalam keadaan optimum. Okey, saya ambil satu Saya ambil satu contoh. Sebelum tu kita tengok dulu faktor-faktor fizikal dan juga faktor kimia. Nah, kalau faktor fizikal kita ada, ni salah ni typo tau. Faktor fizikal kita ada 3. Kita ada suhu, kita ada tekanan osmosis, kita ada tekanan darah. Saya ambil sikit tau. Tekanan osmosis ni biasanya kita cerita pasal ada kaitan dengan air, H2O. Okay. Kalau korang kurang minum air, ni tak ada mazicin, korang kena jawab sendiri. Kalau puasa, korang minum air, awak tekanan osmotik kita tinggi ke rendah? Kalau puasa, air kurang dalam badan, teka je. Saya tak ajar lagi ni, teka je. Tekanan osmotik tu tinggi ke rendah? Lagi sekali? Deep. Rendah. Kalau rendah. Okey, puasa kita nak bayangkan H2O kurang. Bila H2O kurang sebenarnya garam banyak dalam badan kita. So bila lah H2O kurang, garam banyak, kita nak kata sebenarnya tekanan osmotik adalah tinggi. So tekanan osmotik ni sebenarnya merujuk kalau badan kita kurang air, banyak garam, kita kata tekanan osmotik adalah tinggi. Contoh macam kalau korang makan aiskrim. Kalau korang makan aiskrim banyak-banyak, lepas tu korang rasa haus kan. So bila rasa haus tu kita nak kata tekanan osmotik kita dah tinggi. Senang kata apa-apa keadaan lah. Kalau awak rasa haus, sebenarnya badan kita dah bagi satu indikator, yang tekanan osmotik dalam badan kita adalah tinggi. Inilah perubahan. So tadi kan kita kata homeostasis. Homeostasis adalah satu proses kawal atur. So dia kawal atur faktor fizikal dan juga faktor kimia. Contoh kalau korang haus, maksudnya dekat sini adalah faktor fizikal saya kata. Kenapa? Sebab dia ada kaitan dengan tekanan osmosis.
Okay, dia ada kaitan dengan tekanan osmosis. So, bila kita kurang air, kita kata tekanan osmosis kita adalah tinggi. Itu adalah faktor fizikal. Kemudian tekanan darah. Tekanan darah juga adalah faktor fizikal. Kalau faktor kimia, kita ada nilai pH. Kita ada nilai pH ke perkataan garam, mineral dan juga ke perkataan gula. So, saya teruskan. Okay, now dekat sini saya nak cerita satu lah. Ini dalam buku teks awak pada muka surat 247 tau. Tapi yang ni saya rasa macam serabut sikit. Saya contek saya punya nota. Nanti saya tunjuk balik ke atas. Ini yang kita panggil dia sebagai kawalator tau. Kalau kawalator, awak perasan dia macam cerita Melayu TV3 yang pukul 7 petang tu. Jalan cerita dia lebih kurang sama tapi hero je lain. So dalam kes ni pun lebih kurang sama. Bila kita cakap kawalator, ingat keyword dia, kalau nampak perkataan kawalator, dia ada kaitan rangsangan. Rangsangan dia akan menghasilkan gerak balas. So ini semua ni, yang bawah ni semua, ini semua adalah gerak balas. Dan ending dia mesti kembali normal. Contoh, saya ambil satu contoh. Katakanlah panas sangat. Macam tadi kan, tadi petang panas. So bila panas, suhu kat luar tu katakanlah awak nak bayangkan macam ni lah. Badan kita, Tuhan jadikan dalam badan kita ni suhu mesti antara 30, kalau cek badan yang hari-hari, suhu macam mana yang tak normal? Yang korang tak boleh pergi sekolah mesti suhu yang mana? Korang mesti dah terror dah pasal suhu ni sekarang. 37? Lepas lagi tu. 37.5 ke atas. Yeah, 37.5 ke atas. So kalau kita nak bayangkan rangsangan kat sini adalah 37.5 ke atas. So ini adalah rangsangan. Okay, bila lah badan kita 37.5 ke atas, badan kita ni dia takkan 37.5 je tau. Dia akan make sure kembali kepada normal. Okay, ataupun saya ambil satu contoh senang macam ni. Katakanlah tiba-tiba kan korang pergi kat gurun Sahara ataupun satu tempat yang panas. Dekat luar ni panas. Okay, which is 40 darjah Celsius. Tapi dalam badan kita tetap katakanlah antara 36 hingga 37. Kenapa? Sebab kita ada proses homeostasis. So awak nak bayangkan tiba-tiba ada dalam badan kita suhu meningkat sikit. Katakanlah korang tengah berlari. Lepas berlari of course lah suhu badan awak panas kan. So bila suhu ni panas, ingat rangsangan. Ni keywordnya pertama adalah rangsangan. Okay, thank you. Dah, nanti buka. Thank you. Okay, now rangsangan akan diterima oleh reseptor. Dalam kes kita, reseptor ni namanya adalah thermoreseptor. Jalan cerita ni sama tau dalam tajuk tingkat bab 12. So ingat rangsangan akan diterima oleh reseptor. Dalam kes ni nama reseptor tu adalah thermoreseptor. So far sampai sini okey tak? Okay. Thermoreseptor ni dia akan sampaikan maklumat pergi ke otak. Jalan cerita dia sama je. Otak. Nampak tak macam klise? Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke otak. Dalam kes kita ni, otak tu adalah bahagian mana? Otak tu adalah hypothalamus. Bahagian otak kita ada banyak. So, tapi kalau kita kata dia pasal homeostasis, otak yang kontrol adalah hypothalamus. Kemudian, hypothalamus dia akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. Cuma, dalam homeostasis ni, efektor kita banyak. Dalam kes kita ni, homeostasis kita ada otot reaktor. Satu, ni saya buat A. Kemudian kita ada salur darah, 3. Kemudian kita ada nombor 3 adalah otot rangka. Kemudian nombor 4 kita ada kelenjar peluh. Nombor 5 kita ada kelenjar adrenal. Nombor 6 kita ada kelenjar thyroid. So jalan cerita dia semua sama. Dia mesti ada rangsangan. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Reseptor akan sampaikan maklumat pergi ke otak. Dalam kes kita ni, otak kita bahagian mana? Hypothalamus. Saya laju Hypothalamus. Saya tak boleh laju lah. Saya kalau laju, saya punya anxiety, saya hit saya tak. Hypothalamus. Okay. Wah, Anik masuk. Now, pergi ke hypothalamus, dia akan pergi ke efektor. Efektor akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan gerak balas. Ending dia happy ending tau. Happy ending. Kenapa saya kata happy ending? Sebab akhirnya dia akan kembali normal. Kalau awak nampak normal tu dia macam happy ending lah. Dia kembali normal.
Okay, so dalam kes ni kalau rangsangan kita adalah suhu meningkat, kita tengok dia punya efektor tau. Efektor kita ada banyak. Bayangkan awak panas. Saya suruh awak lari. Ataupun korang dah buat segap belum? You guys dah kena yang berlari tu, dah buat segap belum? Belum kan? Okay. Nanti kan kalau awak buat segap yang betul-betul, berapa yang kau kena lari naik tangga turun tangga tu berapa minit 3 minit 3. Kalau nanti masa korang dah lari yang 3 minit tu, nanti korang akan perasan sebenarnya suhu badan kita akan meningkat. So suhu badan kita meningkat, ada efektor. Ada 6 efektor yang terlibat nak make sure suhu badan kita ni kembali normal. Awak nak bayangkan, badan kita macam kereta tau. Badan kita ni macam kereta. Kereta pun dia ada dia punya cooling agent tau. Maksudnya enjin kereta tu tak boleh terlampau panas. Kalau terlampau panas, apa jadi kat kereta tu? Mesti dia terbakar kat enjin dia. So sama juga dengan awak. Kalau badan kita mesti julat dia mesti pada julat normal. Wajib julat normal. Kalau julat tu tak normal, suhu tu meningkat pada kat awak, suhu tu terus naik, dia akan menyebabkan badan awak akan mengalami dehydration dan dia mengganggu sistem badan yang lain. So basically, efektor ni adalah sangat penting untuk menghasilkan gerak balas. So bila dia akan menghasilkan gerak balas, badan kita akan kembali normal. So dalam kes kita, gerak balas kita ada 5. Pertama, apa buat? Awak bayangkan macam ni, bila korang panas, bulu roma awak tegak ke jatuh? Jatuh. Yes, very good, jatuh. So awak nak bayangkan bila panas bulu roma awak jatuh. Katakanlah ni kan, yang pegang bulu roma ni namanya adalah otot erector tau. So otot reactor ni mengendur. Allahu Akbar. Otot reactor mengendur. So dia jatuh jatuh. So bila dia jatuh, dia ada kesan tau. Bila dia jatuh, tak ada haba terperangkap. Kurang haba terperangkap. Okay. So pada masa sama, salur darah awak mengembang. Sebab tu kalau korang putih, jenis yang putih lepas segak tu korang perasan kan pipi merah. Pipi merah tu adalah disebabkan salur darah awak yang dekat kulit ni memang bawah awak punya kulit ni dikembang. Bila dikembang, awak tengok kat sini, salur darah tu mengembang, dia menyebabkan lebih banyak darah mengalir. Dan pada masa yang sama, lebih banyak haba disingkirkan melalui radiasi, dibebaskan. Sebab tu bila korang lepas segak tu awak akan perasan ada rasa panas. Panas tu kenapa? Adalah disebabkan salur darah tu kembang. Kenapa salur darah tu kembang? Sebab salur darah tu nak membebaskan haba berlebihan secara radiasi. Sebenarnya apa-apa kalau awak rasa panas kat pipi, contohnya blushing. Okay, macam ada orang usik awak. Okay, kalau ada orang usik awak, ada crush lalu ke, awak rasa macam lepas tu kawan awak usik, awak akan rasa macam blushing. Bila blushing tu malu-malu, awak akan rasa pipi awak macam merah. Merah dan awak rasa macam panas. Kenapa panas? Sebab ada haba yang terbebas. Okay, so itu adalah disebabkan oleh salur darah. Salur darah mengembang. So nama salur darah mengembang tu kita panggil dia sebagai vasodilation. Vasodilatan. Bahasa Melayu panggil adalah vasodilatan. Okay, now so tadi kita dah cakap pasal otot reaktor, kemudian kita tengok otot rangka. So bilalah dalam keadaan panas, biasanya otot rangka awak dia tidak mengecut. Senang kata macam ni. Kenapa korang menggigil? Menggigil adalah satu keadaan tiba-tiba otot rangka tu dia terangsang sendiri. Bila dia terangsang sendiri korang menggigil. So sebenarnya menggigil ni adalah satu mekanisme otot rangka awak diterangsang dengan sendirinya. Itu yang boleh jadi korang, biasanya kadang-kadang orang menggigil macam takut. Itu boleh menggigil. Okay. Now, kemudian awak tengok dekat sini kelenjar peluh. So kelenjar peluh ni masa panas of course lah dirangsang. Kenapa masa panas kita mesti hasilkan peluh? Kenapa waktu panas kita mesti hasilkan peluh? Untuk menyejukkan badan. Yeah, untuk menyejukkan badan. Okay, dalam kes ni dia ada efektor secara kimia. Kita ada kelenjar adrenal, kita ada kelenjar thyroid. Okay, mana letaknya kelenjar adrenal? You guys tahu tak kelenjar adrenal ni letaknya kat mana? Kelenjar adrenal letak kat mana? Saya bagi pilihan. Ginjal. Yeah, ginjal. Ya Allah, Mazrin. Okay, pulun semua. Okay, so kita letaknya kat ginjal. Okay, yang ni Mazrin. Bukan tak nak bagi jawab tau, kita bagi chance orang lain.
Okey, betul yang ni letaknya kelenjar adrenal, letaknya kat ginjal. Kalau kelenjar thyroid, come on guys, kelenjar thyroid. Dia macam rama-rama. Kat mana letaknya kelenjar thyroid tu? Kat mana letaknya kelenjar thyroid? Okey, saya bagi 3 choice. Satu dekat otak. Satu adalah dekat perut, belakang perut. Satu lagi adalah kat leher. Kelenjar thyroid ni letaknya kat mana? Otak, belakang perut atau perut je lah saya cakap. Otak, perut, leher. Kelenjar thyroid ni letaknya kat mana? Ya, terima kasih Fas. Akhirnya letaknya adalah dekat leher. Korang ingat lagi tak ni? Ya Allah, sianya korang. Ya Allah. Okay, now letaknya adalah dekat leher. Yang ni, okay, yang saya cerita pasal kelenjar ni, awak boleh tengok buku teks awak adalah pada muka surat 235. Kalau awak nak tengok keadaan kelenjar pada buku teks awak, muka surat 235 Okay, now, so kelenjar thyroid ni kurang terangsang menyebabkan metabolisme adalah rendah. Sekarang, saya nak cerita. Pernah tak ada dalam kelas ni, katakanlah yang kurus. Bila sejuk kan, hujan, kenapa korang rasa nak makan banyak? Pernah tak? Kalau hujan, korang rasa cepat lapar, asyik nak makan je masa hujan. Awak rasa kenapa masa hujan yang sejuk tu, awak asyik nak makan je? Siapa tahu? Pernah tak rasa macam tu? Ke saya seorang je rasa macam tu? Pernah tak rasa macam tu? Tak pernah, serius lah Hafiz. Saya seorang je ke? Nabil baru balik masjid. Okey. Kita je kot Mazin, perempuan ni kot yang banyak makan. Saya kan kalau sejuk kan macam hujan lebat, saya mesti makan banyak. Saya mesti anything makan. Kalau saya tak makan sebenarnya saya cepat menggigil. Macam orang sejuk ni, orang kurus ni, saya dah tak kurus lah sekarang. Orang kurus ni biasanya kalau waktu yang sejuk macam ni kan, macam ni, biasanya dia cepat rasa menggigil. Dia cepat rasa sejuk. So selain saya dan Mazrin ada ke? Nak tidur, ya Allah Hafiz, okey nak tidur. So biasanya saya nak cerita, kalau waktu sejuk kan, saya tukar sini tau. So saya tukar sini, ya ke? Kita je Mazrin yang lapar waktu hujan. Korang semua tak lapar waktu hujan. Bukan, serius lah korang. Nak tidur je. Okey, sekejap. Saya nak tukar dia dalam katakanlah suhu sejuk tau. Dalam cerita dia sama, saya nak tukar sikit Gatal. Okay, ambil ni. Okay, saya tukar tau. Saya ambil yang warna biru, warna hijau lah. Saya ambil warna hijau. Bila suhu meningkat, sekarang saya terbalik, rangsangan dia suhu menurun. Awak bayangkan suhu menurun, katakanlah awak pergi Cameron Highlands ataupun hujan lebat dekat luar. So, bila hujan lebat, badan kita ni suhu dia drop sikit tau. Again, suhu tu drop, itu adalah rangsangan. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Ingat kalau suhu, dia punya reseptor adalah termoreseptor. So termoreseptor akan sampaikan maklumat ke bahagian otak, which is hypothalamus. Now, hypothalamus ni yang ketua ni, nombor 1, ni rangsangan. Kemudian dia akan hantar pergi ke reseptor, nombor 2. Nombor 3, dia akan pergi ke dia punya ketua. Kemudian daripada ketua dia akan sampaikan maklumat pergi ke efektor. So ni nombor 4. So efektor kita ada 6. Ada 6. So kita ada efektor fizikal, kita ada efektor kimia. Now, teka. Kalaulah waktu sejuk, apa jadi pada otot reaktor kita, erector kita? Apa jadi pada otot erector kita? Okay, saya bagi ni. Kalau sejuk, bulu roma awak tegak ke jatuh? Tegak. Yes, kenapa tegak? Untuk memerangkap haba. Yeah. Awak tengok kat sini, bulu roma tegak. Macam mana bulu roma boleh jadi tegak? Sebab otot, jadi reaktor, saya buat OR otot erector. Reaktor pula. Otot erector, dia kecut. Macam ni, awak bayangkan, ni bulu roma. Pen saya ni bulu roma.
mula dia jatuh. Kalau otot tu kendur, bulu roma jatuh. Kalau otot tu kecut, bulu roma tu tegak. So bila dia tegak, bulu roma ni tegak, dia akan menyebabkan ada haba boleh terperangkap. So badan awak akan rasa kurang sejuk. Okay, kedua, okay, ini kita punya efektor yang pertama. Efektor yang kita kedua adalah arteri, salur darah. Kalaulah waktu kita sejuk, kita nak haba atau kita nak bebaskan haba? Badan kita perlukan haba atau badan kita bebaskan haba? Perlukan haba. Yes, badan kita perlukan haba. So salur darah kita akan mengecut tau. So saya buat SD salur darah kecut. So salur darah kecut ni bahasa lainnya kita panggil vasoconstriction. Sekejap. Vasoconstriction, bahasa Melayu panggil vasoconstriction. Vasocerutan. Nama keadaan tu adalah vasocerutan. So bila salur darah tu mengecut, dia akan menyebabkan salur darah tu menjauhi kulit. Bila dia menjauhi kulit, dia jadi berlawanan dengan tadi tau. Tadi kita kata salur darah kembang tau. Waktu panas, salur darah awak kembang. Bila kembang dia dekat dengan kulit. Bila dia dekat dengan kulit banyak haba terbebas. Tapi bila sejuk, badan kita nak haba. So salur darah kita kecut menjauhi daripada kulit. Itu yang menyebabkan kulit kita warna apa? Kalau sejuk, apa jadi pada kita punya kulit? Skin kita jadi macam mana? Tadi merah. Betul. Sekarang jadi macam mana? Betul. Putih ataupun bahasa cantik sikit? Pucat. Pucat. So kita nak kata dia sebagai pucat. Sebab tu bila korang pucat ataupun nampak benda putih lalu kan malam-malam, nauzubillah, okay. Pucat, korang akan rasa badan korang sejuk. Kenapa sejuk? Kita nak cakap waktu tu sejuk adalah disebabkan awak punya salur darah semua mengecut menjauhi kulit. Bila menjauhi kulit tu yang muka nampak pucat. Benda ni sebenarnya adalah benda luar kawal. Macam saya katalah, apa-apa reaction tu kita tak boleh nak kontrol. Macam suddenly ada, saya tak tahulah kenapa saya dah lah malam-malam ni kan. Okay, dah lah lampu bilik anak saya tak boleh on ni kan. Kita nak bayangkan kan kalau ada benda putih lalu kan Hafiz tiba-tiba melayang kan. Of course kan korang rasa pucat kan. So pucat tu adalah disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh salur darah awak dekat permukaan kulit tu, dia mengecut menjauhi kulit. Lepas tu tak ada haba dibebaskan daripada kulit. Bila tak ada haba dibebaskan tu yang korang akan rasa sejuk. Okay, itu yang kedua. Ketiga adalah otot rangka. Bila terlampau sejuk, otot rangka awak terangsang. Ni otot rangka, ketiga otot rangka. Kalaulah waktu sejuk, otot rangka terangsang. Bila terangsang, dia menyebabkan apa? Otot rangka terangsang sendiri dia akan menyebabkan apa? Menggigil. Okay, menggigil. Salah eja ni. Menggigil. Shivering. Astaghfirullah. Kau faham ya? Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Menggigil. Shivering. Menggigil. So menggigil ni adalah satu keadaan bila otot rangka awak terangsang. Bukan dia sejuk. Kalau awak dalam keadaan ketakutan pun, kalaulah awak dalam keadaan panik pun, biasanya awak punya otot rangka terangsang dengan sendiri. Bila terangsang dengan sendiri, dia menggigil. So kesimpulannya otot rangka awak boleh terangsang. So terangsang dengan sendirinya. So menggigil adalah disebabkan otot rangka terangsang dengan sendirinya. Okay, kemudian waktu sejuk, okay, kelenjar peluh ni kita ada tak peluh? Janganlah. Okay, kalaulah waktu sejuk, of course lah tak ada peluh. So maksudnya kalaulah waktu sejuk, kelenjar peluh tidak dirangsang. So kat sini kelenjar peluh tak terangsang. Yang ini saya nak tambah. Katakanlah ini bukan kelenjar adrenal ni, Mariana salah ni. Kurang terangsang. Yang ini dia akan menyebabkan, kalau kelenjar adrenal ni, dia akan menyebabkan lebih banyak adrenalina dihasilkan. Terhasil. Kalau sejuk, adrenalina banyak. Okay, soalan saya. Macam mana korang tahu adrenalina awak banyak? Apa satu indikator yang nak menunjukkan awak punya hormon adrenal tengah banyak dalam badan? Apa kesannya kan? Dia akan menyebabkan apa? Adrenal ni dia biasanya dia lebih fokus kepada organ apa?
Ingat tak kita ada belajar minggu lepas? Kelenjar adrenal akan menghasilkan hormon adrenalin. Hormon adrenalin akan menyebabkan apa? Macam mana you guys boleh tahu adrenalin tu ada dalam darah awak, dalam badan awak? Apa kesan dia? Jantung berdegup. Yeah, jantung berdegup lebih laju. So biasanya kalau korang sejuk, sebenarnya bila korang sejuk, adrenalin tu banyak. Bila banyak, dia akan menyebabkan jantung mengepam banyak darah. Okay, jantung ni pam banyak darah. Pam darah. Kenapa nak pam banyak darah? Sebab dalam darah ada oksigen, dalam darah ada glukosa. Glukosa ni kita buat apa? Glukosa ni akan mempengaruhi kadar metabolisme. Sebab tu kalaulah waktu sejuk, kelenjar thyroid awak akan terangsang. Bila kelenjar thyroid terangsang, metabolisme akan meningkat. Metabolisme ni dia buat apa? Dia akan mengoksidakan glukosa menjadi tenaga. Sebab tu kalaulah orang kurus, biasanya saya tak tahulah, tapi ni saya. Biasa kalau saya sejuk sangat, saya akan rasa lapar. Kenapa? Sebabnya metabolisme saya meningkat. Kadang-kadang biasanya orang kurus lebih rasa sebab kita tak ada saya nak cakap kita tak ada lemak tau, tak ada benda yang nak dibakar. So basically kita makan. Kalau orang badan dia besar sikit, dia banyak lemak tau. Bila dia banyak lemak, dia banyak penebat lah senang kata. Dia banyak penebat, so basically dia tak rasa sejuk. Sebab tu kalau orang kurus, dia rasa lebih sejuk. Sebab tu orang kurus awak akan perasan kalau time dia sejuk sikit je, dia pakai sweater lebih sikit. Sebab dia tak ada penebat. Dia tak ada ekstra penebat yang ada dekat permukaan kulit dia. Okay. So itu adalah mekanisme yang kita nak memastikan badan kita akan kembali kepada normal. Okay, yang ni dalam buku teks awak tau. Saya rasa saya tak boleh ajar banyak lah dia. Banyak sangat lah. Dia tak boleh absorb banyak-banyak. Okay. So saya ulang lagi sekali tau. Kesimpulannya, kita nak tengok, bayangkan ini Zaim. Zaim tak ada kan. Okay, Zaim dah sibuk main game ke apa ni, berperang. Tak ada buat homework kan. Alright, so besok sekolah kan Zaim. Nah, katakanlah bila suhu meningkat, tengok suhu meningkat, dia akan diterima oleh termoreseptor. Termoreseptor akan sampaikan maklumat pergi ke otak. Kemudian daripada otak dia akan sampai maklumat pergi ke efektor. Dalam kes kita ni kita ada banyak efektor. Okay, kalaulah awak tengok dekat sini, efektor dia, yang ni kan, saya ambil sini tahu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni kurang dirangsang. So bila kurang dirangsang, hormon adrenalin tu akan jadi kurang. So metabolisme tu akan jadi kurang. So senang kata kalau panas, korang tak ada rasa nak makan banyak. Sebab metabolisme tu kurang. Kalau sejuk korang rasa nak rasa makan banyak adalah disebabkan metabolisme awak meningkat. So basically senang kata sebab tu saya pernah cakap, setiap orang metabolisme adalah lain. Ada orang makan banyak, 2-3 pinggan macam bela saka, tapi dia badan dia tak besar-besar, adalah disebabkan metabolisme tu meningkat. Okay. Ada orang dia makan sikit, senang badan dia naik. Itu kita nak kata metabolisme dia adalah rendah. Sebenarnya metabolisme ni korang boleh naik dan turunkan. Soalan saya, macam mana kita nak meningkatkan metabolisme badan kita? Macam mana you guys nak meningkatkan metabolisme badan? Apakah cara paling mudah sekali awak nak meningkatkan metabolisme badan? Apa aktiviti? Senang kata kalau korang nak, katakanlah ada orang nak diet kan, badan dia terlebih berat sikit. So salah satu cara adalah dengan cara meningkatkan metabolisme kita. Apakah aktiviti yang boleh meningkatkan metabolisme kita atau kadar metabolisme kita? Bersukan. Bersukan, exercise. Sebenarnya exercise ni dia boleh meningkatkan kadar metabolisme. Sebab tu sebenarnya kalau saya nak makan banyak, saya paling suka saya pergi jogging ke, saya buat apa-apa aktiviti. Sebab lepas buat apa-apa aktiviti, saya boleh makan banyak. Katakanlah kalau saya selalu makan roti canai boleh sekeping, so saya boleh makan 2 keping, something macam tu. So basically, kalau saya suka buat aktiviti adalah disebabkan saya nak meningkatkan metabolisme. Kenapa? Sebab saya boleh makan banyak. Katakanlah, sebab tu korang perasan tak, lepas korang buat exercise, kalau bersukan, awak rasa cepat lapar. Sebab itu adalah disebabkan metabolisme kita meningkat. Tapi metabolisme ni bagi saya dia bergantung pada individu. Cuma saya perasan antara lelaki dengan perempuan antara lelaki dengan perempuan mana satu metabolisme dia paling tinggi? Lebih tinggi.
Lelaki. Sebab tu kalau awak perasan, lelaki, kalaulah lelaki, saya nak compare sikit tau. Lelaki kalau nak kurus, katakanlah boys kan, kalau korang overweight, compare dengan perempuan, sebenarnya dari segi badan awak, faktor fizikal badan awak ada advantage tau. Awak punya biasa lelaki metabolisme awak tinggi berbanding perempuan. Sebab tu lelaki saya tak cakap perempuan ni tak boleh kurus, boleh. Tapi antara lelaki dengan perempuan, sebab tu kalau korang nak compare diet ke nak cuba diet, korang jangan compare antara jantina. Jangan tengok lelaki, maksudnya kalau perempuan tengok perempuan. Sebab lelaki memang metabolisme dia tinggi. Bila metabolisme dia tinggi, dia lebih mudah sikit nak kurus. Okay. Now, so far boleh faham tak? Cerita dia tu je. Saya nak cerita pasal makan ni. Last. Saya sampai sini je. Saya rasa tak boleh banyak ni. Okay. Now, tadi kita kata cerita dia pasal kawal atur. Ingat tau, soalan ini kalau bahasa Inggeris panggil regulatory. Okay. Kalau cerita pasal kawal atur, awak ingat dia mesti rangsangan. Keyword dia mesti rangsangan. Akan menghasilkan gerak balas, dan gerak balas ending akan kembali kepada normal. Ini yang kita panggil dia sebagai homeostasis. Homeostasis adalah perubahan dalam badan kita. Okay, dan badan kita akan melakukan gerak balas supaya badan kita akan kembali normal. Okay, so katakanlah sekarang awak nak bayangkan tadi pergi kantin. Tadi korang pergi kantin makan apa? Ke bawa bekal semua? Ni, budak, upsi tak ni? Semua bawa bekal Okay, now katakanlah korang makan, katalah dah lama tak pergi kantin, awak makan nasi lemak. Bayangkanlah awak makan nasi lemak 2 pinggan, 2 bungkus katakanlah. Now, bila korang makan banyak, dia akan menyebabkan aras gula dalam darah meningkat. Tak normal tau ni. So rangsangan sepatutnya makan nasi 1 bungkus, tapi lama tak pergi sekolah makan nasi 2 bungkus. So apa kesannya? Kesannya dia akan menyebabkan aras gula dalam darah meningkat. Ini adalah rangsangan. Rangsangan akan diterima oleh reseptor. Okay, dalam kes kita punya reseptor ni adalah sel beta. Okay, dia akan terima perubahan tu. Sel beta ni akan dirangsang. So dia akan menyebabkan pankreas ni. Okay, pankreas ni akan menghasilkan hormon insulin. So apa fungsi insulin? Insulin akan menukar glukosa, mesti keyword dia tahu, glukosa mesti berlebihan. Tak semua glukosa akan ditukar menjadi glukagon. Glycogen, Sarah. Glycogen. Okay, sekejap. Glycogen. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Glycogen. Okay, senang kata, glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen oleh insulin. Okay, saya buat cerita dia macam ni lah. Mana saya nak conteng? Okay, katakanlah, kalau awak makan banyak, glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen. Yang tukar ini namanya insulin. Glycogen ni akan disimpan kat mana? Glycogen akan disimpan di hati. Katakanlah puasa. Masa puasa awak tak sahur, tapi ada orang dia boleh tahan puasa tu sampai petang walaupun tak sahur. Macam mana awak boleh ada tenaga, boleh tahan sampai ke petang? Adalah disebabkan oleh glycogen. Disebabkan glycogen dalam hati. Ini bayangkan sahur tau. Tak sahur. Glycogen dalam hati akan ditukar menjadi glukosa. Ini hormon apa yang terlibat? Nama hormon ni adalah glukagon. Sebab tu orang kata puasa ni bagus. Kenapa puasa ni bagus? Sebenarnya puasa ni membersihkan hati. Hati kita jadi lapang sikit. Lapang daripada apa? Lapang daripada glycogen. Sebab sebenarnya awak nak bayangkan hati kita ni adalah organ dalaman paling besar, tapi hati kita ni dia ada dia punya kapasiti tersendiri. Dia boleh tukar glukosa berlebihan menjadi glycogen. Tapi bila dah penuh, glycogen ni, katakanlah glukosa berlebihan ni yang tak dapat ditukar menjadi glycogen, dia akan boleh ditukar menjadi lipid tau. Okay, sebab tu kalau awak perasan orang yang kena kencing manis, biasanya dia boleh kena penyakit jantung.
Kenapa? Adalah disebabkan glukosa berlebihan tu dah tak dapat ditukar menjadi glycogen tau. Sebab dekat hati dia dah penuh glycogen. So glukosa berlebihan tu dia akan ditukar menjadi lipid. Masalahnya lipid ni tersimpan kat mana? Dia tersimpan dalam salur darah. Tetapi macam kita orang yang normal, Alhamdulillah awak punya pankreas masih lagi berfungsi. Jika berlaku perubahan dalam badan awak, walaupun aras gula ni meningkat kan, tapi badan kita akan sedaya upaya akan kembali kepada normal. So macam mana? Sebab dia boleh tukar glukosa, insulin akan menukarkan glukosa berlebihan menjadi glycogen yang akan disimpan di hati dan juga sel otot. Katakanlah tadi ini puasa tau. Puasa ni okey, dia punya sel rangsangan dia lain tau. Kalau insulin, sel beta. Kalaulah awak masa puasa, awak nak hormon glukagon ni berfungsi, sel alfa yang dirangsang. So sel alfa ni akan rangsang menghasilkan hormon glukagon dan ending dia akan menukarkan this one glycogen kepada glukosa. So saya berhenti sampai di sini. Saya kejap saya nak bagi latihan. So far okey tak? Saya ada rasa paranoid sebab masalahnya saya tak dapat tengok muka awak. Yang ni saya rasa tajuk ni saya kena ajar face to face lah. Saya tak boleh nampak. Masalahnya kadang-kadang ada orang dia faham tapi dia diam. So basically sekarang ni saya paranoid, saya tak dapat tengok muka korang, saya tak tahu korang faham ke tak. Saya shock sendiri je. Okay dah. Okay. Saya nak tengok korang faham ke tak. Kita nak tengok lagi sekali. Apakah yang awak faham sebagai maksud homeostasis? Apakah yang dimaksudkan sebagai homeostasis? Apakah itu homeostasis? Pengawal aturan faktor fizikal dan faktor kimia persekitaran dalam julat yang normal. Ya. Kenapa kita punya badan mesti julat yang normal? Supaya Tak sel bagi dapat sel berfungsi berfungsi. dengan baik. Yes, sebab sel dapat berfungsi dengan baik. Senang kata macam ni, kalau suhu badan kita adalah mesti antara 36 hingga ke 37, wajib itu. Tak boleh drop terlampau sejuk, tak boleh naik terlampau tinggi. Kenapa? Kalaulah suhu badan kita terlampau sejuk atau terlampau panas, dia akan menyebabkan yang ini. Sel dalam badan ni tak dapat berfungsi secara optimum. Sebab tu saya nak bagi tahu awak. Kenapa homeostasis ni adalah satu pengawal aturan paling penting pada kita, pada manusia, sebab disebabkan macam ni tau, disebabkan kita manusia ada homeostasis, korang boleh jumpa spesies manusia ni, homo sapien ni, manusia ni kat mana-mana. You guys boleh jumpa manusia dekat Gurun Sahara, awak boleh jumpa spesies manusia ni dekat kutub utara, kutub selatan, mana-mana kita ada jumpa manusia. Senang kata manusia ni, kita manusia boleh hidup dalam keadaan ekstrim, dekat mana tak kisahlah kita tinggal kat mana. Tak kisahlah kita tinggal kat Gurun Sahara ke, kita tinggal dekat tempat sejuk ke, kita boleh tinggal kat situ. Kenapa? Sebab kita ada homeostasis. Jika berlaku perubahan, katakanlah awak duduk dekat kutub utara yang suhu dia negatif plus, tapi dalam badan kita negatif tak? Badan kita negatif tak kita punya suhu badan kita? Tak. Tak kan? Badan kita tetap 36 hingga 37. Tu yang kita nak kata kepentingan homeostasis. Disebabkan kita manusia ada mekanisme homeostasis tu, kita boleh duduk kat mana-mana je. Bila kita duduk kat tempat sejuk, badan kita selain kita pakai kot sejuk tu, badan kita akan sedaya upaya kembali kepada normal. Itu kepentingan homeostasis. So jika berlaku perubahan, kat mana-mana perubahan, badan kita akan stick pada julat yang normal. Okay? Now, tadi kita dah cerita pasal suhu, kita cerita pasal gula. Katakanlah tadi, bila kita cerita pasal gula berlebihan, this one saya ambil ni. Okay, orang normal, ini nota lama tau, saya ambil nota lama. Orang normal, aras gula kita mesti ni tau. Sekejap, enter. La ilaha illallah, dan. Sekejap. Orang normal, suhu kita punya ni, kejap. Kenapa ni? Dan, okay. Okay. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oi. Merajuk. Okay. Now, dalam badan kita, suhu mesti ni tau. 75 hingga 100. Okay. Apa jadi kalaulah dalam badan kita
katakanlah tak berlaku homeostasis dalam badan kita. Badan kita gula tu bukan antara 75 hingga 100. Katakanlah kalau gula dalam badan kita terlampau rendah, kurang daripada 75. Awak rasa apa kesan kat badan kita? Kalau badan kita tak nak melakukan homeostasis, badan kita kurang gula dan badan kita tak nak buat homeostasis, dia tak nak make sure gula tu dalam keadaan normal. Apa jadi kalau badan kita kurang gula? Korang teka. Kurang tenaga. Yes, kurang tenaga. Dan satu lagi, kurang tenaga, lembik. Selain lembik, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Okay, saya tambah sikit sebab awak tak ada experience kan macam saya, sebab kan saya selalu cakap bapa saya ada kencing manis kan. Now, orang macam bapa saya pankreas dah tak berfungsi tau. So basically macam saya kata, kalau bapa saya dia tak melakukan homeostasis, maksudnya badan dia dah tak boleh melakukan homeostasis sebab pankreas dia dah tak berfungsi. So at one time tiba-tiba gula dia shoot rendah. Tapi masalahnya bapa saya dah tak boleh tukar, ni tau. Bapa saya dah tak boleh tukar glycogen menjadi glukosa. Bapa saya dah tak boleh menggunakan mekanisme ni. So, gula dalam badan bapa saya drop je pada jangka masa lama, dia akan menyebabkan satu tak bertenaga tu tahan lagi tau. Kalau lah dia tak ada lagi gula dalam masa yang lama, mula dia lembik, tetap dia lembik, dia akan jadi tak sedarkan diri. Tetap sebelum jadi tak sedarkan diri, dia jadi apa? Dia jadi meracau. Kau tahu tak orang kurang gula dalam badan, sebelum dia lembik, mula dia lembik, bila dia lembik, lepas tu dia kadang-kadang rasa macam nak pitam. Kalau paling teruk sekali, dia akan menyebabkan bapa saya boleh hilang ingatan a few second. Dia boleh yang itu saya takut sikit lah bila dia tanya dia kat mana. So yang itu saya dah takut. So untuk orang normal macam kita sangat bertuah tau. Kalau lah badan kita gula, korang tak makan. Contohnya korang main game sampai tak makan. Okay, tak makan. Tapi korang tak ada rasa macam tu adalah disebabkan ni tau. Sebab awak punya pankreas masih boleh rembeskan hormon glukagon. Walaupun korang tak makan, okay, pankreas awak merembeskan glukagon, dia boleh tukar lagi glycogen menjadi glukosa. So you guys masih lagi okay walaupun korang main game katakanlah 6 jam non-stop. Tak makan tak apa tapi still boleh tahan lagi, mesti ada tenaga. Disebabkan pankreas awak masih boleh berfungsi. Menghasilkan hormon glukagon. Okay, dan dapat tukarkan glycogen berlebihan menjadi glukosa. Tapi kalau orang yang ada diabetes, dia tak boleh melakukan homeostasis ni lagi tau. So dia akan menyebabkan, yang macam saya cakap, tak bertenaga, and then dia akan rasa pitam. Paling teruk dia macam meracau, tak meracau pun dia jadi macam tak ingat, hilang ingatan sikit. Dia bukan tak hilang ingatan, dia tak ingat. Benda macam tu kalau tiba-tiba suddenly dia jadi macam tu, saya tahu gula dia dah drop habis. So kalau the best way nak buat macam mana, biasanya saya akan suruh minum air kotak. Air kotak tu memang gula dia memang banyak kan. So saya akan terus minum air kotak. Saya kata nasi tu tak payahlah. Sebab nasi tu kena tukar dulu. Kan nasi kan kanji kena ditukar menjadi maltosa barulah pergi nanti ditukar menjadi glukosa. So basically it takes time. So kalau orang tengah gula dia rendah betul, paling elok sekali terus je makan benda manis terus. Sebab tu kalau orang buat aktiviti yang cergas, biasanya orang bersukan kan dia orang selalu sediakan air 100 plus. Dalam air 100 plus tu dah ada gula ataupun pisang. Sebab dalam tu dah memang ada gula ringkas yang terus diserap oleh badan. Okay. Now, sekarang kita nak tengok katakanlah macam bapak saya pula. Bapak saya je lah kan sebab dia ada diabetes kan. So paling dekat dengan saya. Kalau macam abah saya pula, bapak saya tak boleh makan durian banyak. Durian dia boleh makan, katakanlah durian dia boleh makan 2 ulas. Paling banyak 2 ulas, tak boleh 2 biji. Katakanlah tiba-tiba dia makan 2 biji, dia akan menyebabkan apa? Gula berlebihan. Gula ni penting tau untuk badan kita. Gula ni penting untuk proses respirasi. Tetapi kalau gula berlebihan, okey, tak baik. Kenapa? Bila gula berlebihan dalam badan, dia akan menyebabkan penyakit apa? Ingat tak kalau gula berlebihan dalam badan, dia boleh menyebabkan penyakit apa? Diabetes. Ya, diabetes ada 2. Ini diabetes apa? Insipidus atau mellitus? Teka. Kalau dia kata insulin pankreas gagal berfungsi, insulin dia tak boleh dihasilkan. Diabetes ada 2 jenis. Satu adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Satu lagi adalah diabetes insipidus.
Okey. Yang atas. Ya, hebat. Yang ini adalah disebabkan oleh kekurangan insulin. Okey. Okey. Ataupun dia punya pankreas gagal berfungsi. Gagal berfungsi. Gagal. Okey, kalau diabetes insipidus disebabkan kekurangan hormon apa? Hormon apa kurang kalau diabetes insipidus? Ingat tak? Apakah simptom orang tu kena diabetes insipidus? Gagal membebaskan hormon ADH. Yeay! Dia kurang hasilkan hormon ADH. Apa kesan kalau orang, macam mana kita nak tahu orang tu kena diabetes insipidus? Apakah salah satu simptom? Air kencing yang banyak. Yeay! Very good. Bila tak ada ADH tu fungsi dia adalah serap air dalam badan. Kalaulah orang diabetes insipidus ni kesian, dia minum air tu macam tak berguna. Air tu semua keluar melalui air kencing. So kalau dia minum air segelas tapi dia berkencing dah 2-3 kali tu, kita suspect dia takutlah ADH dia gagal berfungsi. So maybe dia boleh kita suspect dia mungkin dia ada penyakit diabetes insipidus. So ingat, so saya nak cerita hari ni kenapa homeostasis ni penting. Sebab homeostasis ni yang nak make sure persekitaran dalam badan kita adalah dalam keadaan optimum. Bila dia dalam keadaan optimum, sel tu dapat berfungsi dengan baik. Sebab tu sebenarnya orang kena diabetes, saya ulang lagi sekali, orang kena diabetes ni kenapa kita kata apa kesannya kalau orang kena diabetes ni, kesannya yang paling lama adalah dia akan menyebabkan saraf dia gagal fungsi. Sebab tu saya kata orang diabetes yang paling teruk dia boleh menyebabkan, sebenarnya dia boleh menyebabkan, ni tahu tak, buta, saraf rosak. Orang diabetes, sebenarnya diabetes mellitus paling teruk, dia boleh menyebabkan saraf dia rosak. Saraf dia rosak kalau kena kat kaki dia tak rasa sakit, sebab tu kalau kena paku tekan dia boleh kaki tu boleh gangren, dia boleh kena buang. Ataupun kadang-kadang saraf dia boleh rosakkan mata. Dia akan menyebabkan mata tu boleh ada selaput ataupun dia boleh jadi kena buta. So sebenarnya orang ada diabetes ni sebenarnya tak bahayanya gula dalam badan ni dia akan merosakkan sistem-sistem badan yang lain. Okay, so sebab tu kita orang yang normal macam sekarang, kita sangat beruntung pankreas kita berfungsi dengan baik. Sebila pankreas kita berfungsi dengan baik, kita boleh melakukan homeostasis, kita boleh kawal atur lagi gula yang ada dalam badan kita. So far korang boleh faham tak? Apakah itu homeostasis? Faham tak? Faham. Faham? Boleh kan? Boleh lah. Nabil ke Mazrin je. Yang lain semua faham tak? Set B, korang faham tak Set B? Set B ni kan, dia kan kalau dalam kelas tadi suara dia orang berbunyi. Tapi bila dalam Google Meet ni kan, tiba-tiba pula jadi introvert kan. Okay, dah Wazir. Okay, thank you Wazir. Alright, so saya tak berani lah nak cerita lebih-lebih. Sebenarnya saya nak masuk sini. Tapi saya takut pengsan. Boleh masuk lagi satu ke? Boleh kata boleh, tak boleh saya berhenti. Wazif, nak lagi satu ke nak berhenti ni Wazif? Tak ada derhaka lah kalau korang cakap. Boleh tahan lagi ke tak? Kalau boleh tahan, stop cikgu. Okay. Okay. Alright. Okay, so katakanlah kalau awak rasa macam pening, okay, the best thing is adalah yang ni nanti korang buat nota. So basically korang buat nota bahagian ni. Macam ni tau. Sebenarnya saya nak buat nota, last year ada seorang budak, Eli, saya rasa Faz boleh buat kot. Ni nota Alicia tahun lepas tau. Alicia buat pakai iPad. Nota macam ni. Ni dia bentang. Saya simpan untuk dia punya ni satu. So untuk korang, nanti buku minggu depan lah. Kalau tak pun macam mana set B, set A, nota dekat saya. Yang ni awak tulis nota untuk tajuk yang ni je. Homeostasis saya tak ada pilihan. Sama ada awak buat yang macam saya ni, paling bodoh ni, buat paling bodoh macam ni. Ataupun you guys boleh buat macam ni. Saya tak buat nota macam ni, saya rasa serabut untuk saya. Saya susah nak capture. So awak buat nota macam ni. So saya berhenti sampai dekat sini. Kesimpulannya lagi sekali. Okay. Right. So homeostasis ni sebenarnya adalah satu proses kawal atur. So kawal atur apa? Kawal atur persekitaran dalaman. Masalahnya persekitaran dalaman kita ada dua. Satu adalah faktor fizikal, satu lagi adalah faktor kimia. So ingat, kawal atur. Bila kita cerita pasal kawal atur, dia mesti melibatkan rangsangan dan juga gerak balas. Dan ending dia mesti kembali kepada keadaan normal.
So kenapa normal ini penting untuk dalam badan? Supaya sel dalam badan kita boleh berfungsi dengan optimum. Okey, tadi kita dah belajar faktor dalam badan kita, faktor fizikal kita adalah tekanan osmotik dan juga suhu dan juga tekanan darah. Kalau faktor kimia kita ada nilai pH, kepekatan mineral dan juga kepekatan darah. Kemudian tadi kita dah belajar mengenai suhu badan. Okey, kita nak kontrol suhu dan juga satu lagi adalah aras glukosa dalam darah. So untuk minggu ni korang just tulis nota yang ringkas untuk suhu badan dan juga aras gula dalam darah. Tajuk ni sebenarnya berat sikit. Tajuk tingkatan 4 ni sebenarnya berat. Sebenarnya tajuk ni kalau untuk silibus lama ini adalah tajuk tingkatan 5. Okay, so saya stop sampai kat sini. Okay, baca dulu bagi korang faham. So itu sahaja. Saya berhenti sampai kat sini sebab saya rasa banyak sangat information ni. Kalau macam mana nak bagi masa untuk korang digest dulu. So do you have any question? Sekejap saya nak buat refleksi dulu. Korang ada soalan tak? Tak ada, cikgu semua faham. Faham ke? Sekejap nak tulis apa? Refleksi. Tahap kefahaman hari ini. Kefahaman hari ini. Bio ni awak tahan sikit dengan saya sebab masalahnya saya boleh ajar slow-slow tapi korang kena tahan, kita ada banyak buat kelas tambahan lah. Okay sekejap saya nak cuba. Tapi kalau awak tak faham, awak boleh tanya kawan-kawan awak tau. Kita tengok kat sini 80, 100 hingga 80, 79 hingga 69. Lepas tu, susahlah buat macam ni 70. Sekejap. Saya tak pandai ni. 20 hingga 40%. 41 hingga 41 hingga 59%. 60 hingga 79%. And ending akhir sekali. Saya minta maaf tau, saya tak sempat nak buat kuis yang menarik untuk korang. Launch. Okay, so tahap kefahaman hari ni. Sebenarnya saya suka ajar bio, bukan je bio ni nak bagi awak A tau. Satu, saya suka ajar bio adalah nak bagi korang faham pasal badan sendiri. So basically untuk saya, kalau boleh saya nak ilmu bio awak ni boleh korang guna lama lah. Tak nak guna untuk 2 tahun je. Saya punya aim, sebab tu saya ajar slow sikit. Sebab saya fikir saya nak ajar ilmu bio kat awak ni bukan untuk 2 tahun je. Habis SPM, habis lupalah semua. Kalau boleh saya nak awak belajar ilmu bio ni, awak boleh guna for the rest of your life. So maksudnya korang boleh faham keadaan sekeliling awak, korang boleh faham pasal badan sendiri. Alright, so Alhamdulillah baru 10 orang yang vote. Yang lain mana? Kita ada 20 orang, come on guys. Dah lama dah kita PDPR. Takkanlah korang tak tahu macam mana lagi nak vote. Dah cikgu, terima kasih. Habis buat apa kat rumah hari ni? Banyak homework ke? Saya lupa nak bagi kerja kat set A minggu lepas sebab saya rasa macam saya pula nak beraya, nak lama kan tak pergi jalan. So saya lupa nak bagi homework. Untuk set B, besok kita nak buat eksperimen lagi sekali. Nak buat bukan eksperimen lagi sekali, saya nak buat eksperimen pasal osmosis, pasal larutan hypoisotonik. Besok eksperimen tu lagi pening. Tadi rasa dah pening kan? Saya rasa Wazif ke Wafiq tadi. Dah pening sangat. Esok bukan pening, dia nak buat graf. Saya rasa kita tak pernah buat graf kot, bio. So basically esok kita nak belajar buat graf. So untuk set B kita buat amali, untuk set A korang buat nota. So buat nota tajuk suhu badan dan juga aras gula dalam darah. Kalau Nabil nak buku, Nabil nak suruh set B ambil pun boleh. Kalau tak, buat dalam kertas dulu. And then tampal pun boleh, kalau tak minggu depan pun boleh buat. So either way nota tu kena ada lah. So saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much for your time. Hopefully korang boleh tahan lagi bio dengan saya. So itu sahaja. Oh sebelum tu saya lupa. Alhamdulillah saya tulis kat sini 41 hingga 59% vote yang faham. And then 60 hingga 79% senang kata macam ni tau. Ada 3 orang yang boleh faham antara 80 hingga 100.
Yang faham antara 60 hingga 79 ada 6. Kesimpulannya kelas kita hari ini, kebanyakan awak, kefahaman awak semua adalah faham 41% ke atas. So tahniah, slow-slow je untuk tajuk yang ini. Okay, baca slow-slow. Saya tak pakai buku rujukan yang mana, saya pakai buku teks je. Saya rasa kalau korang boleh faham buku teks dah cukup dah. So, itu saja untuk set B. Saya jumpa besok. Kalau korang tak sempat nak salin report tu, report yang saya bagi tu, korang salin sampai bahagian keputusan, salin esok pun boleh. Cuma baca dululah. Set B, tolonglah Set B, bacalah Set B, bacalah nota tu. Masalahnya Set B, korang membaca tu kurang sikit lah. Okay, so Wazif, Wafiq, besok baca tau. Saim, jangan lupa besok. Jangan ambil video je lebih. Oh, kena baca tau. Tengok dulu dalam yang saya bagi tu. Esok lagi teruk tau. Awak nak tebuk kentang tu. Masalahnya korang nak tebuk kentang banyak tu besok. 5 kentang tu besok nak kena tebuk tu. Okay, so korang baca dulu kertas tu. Alright, so itu saja. Jumpa besok. Okay, bye. Bye. Okay, Assalamualaikum. cikgu. Thank you so much. Bye. Terima kasih semua. Set A jumpa minggu depan. Set B besok insyaAllah. Okay, bye. Terima kasih sudi luangkan masa. Terima kasih, Ego. Terima kasih. Jumpa besok. Okay, bye. Okay, Assalamualaikum. Bye.